Jadi dia kata, Ustazah nak belajar ni kena ambil degree ke, master ke, ataupun tahap mana nak belajar ni, kena jumpa guru pondok ke. Kita orang awam, kalaulah seorang mujtahid, dia kena belajar hafal Quran, ayat hadis berapa ribu, itu tahap dia. Mungkin seorang guru ada tahap dia. Tapi kita orang biasa, cukup sekadar kita boleh laksanakan rukun Islam. Apa dia? Solat, selesai, kita faham rukun apa, batas sah apa, syarat wajib solat, syarat sah salat semua. Kemudian bab puasa settle, kemudian bab apa lagi? Bab haji, kemudian satu lagi bab zakat. Yang pertama syahadah, betul kan? Jadi Ustazah, saya tak belajar buat muamalat, tak apa. Itu bukan untuk orang awam, orang yang khusus buat muamalat. Ustazah, saya tak belajar bab faraid. Sebab ada makcik-makcik pergi belajar bab faraid, tak. Lagi belajar lagi tak faham. Saya pun tak faham. Susah. Itu adalah ilmu, memang ilmu berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan akidah dan sebagainya, tapi bukan untuk orang awam. Itu serah kepada yang pakar. Jadi sebab ada orang kata, sampai tahap mana nak belajar ni? Makcik belajar sampai tak faham, peringkat tak faham. Maksudnya dia pergi kuliah tasawuf, makcik belajar sampai peringkat tak faham dah ni Ustazah. Dulu faham, sekarang tak faham. Maksudnya makcik tu dah masuk level, bukan dah level ni, level atas-atas tu, tinggi-tinggi tu, level para guru tu. Subhanallah. Jadi kalau kita tahu basic syariah kita betul apa semua, insya-Allah. Tapi jangan berhenti belajar. 3 ilmu ini bukan berapa banyak belajar. Bukan dia kata, oh saya PhD dalam akidah, kira settle. Tak. Ilmu ini bukan berapa banyak, berapa tinggi, tetapi ia wajib dibelajar sepanjang hayat. Sebab itu kuliah saya kadang-kadang ada orang tua umur 70 lebih. Ustazah, cik kena datang belajar lagi ke? Cik larat, cik datanglah. Sebab apa? Antara mati syahid adalah mati dalam menuntut ilmu. Syahid dunia lah. Subhanallah. Sebab orang yang sentiasa belajar seperti sungai. Seperti sungai. Kalau sungai mengalir, sebab dia sentiasa belajar. Sel dah tinggi dah, hadir lagi kuliah sel. Kuliah sel tu kan. Dengar lagi tazkirah sel. Tak berhenti belajar. Walaupun ni, orang yang tak boleh belajar seperti sungai mengalir. Akan tumbuh pokok, daun, rumput, sentiasa subur. Sebab dia sentiasa bergerak. Ilmu adalah cahaya. Hidup dia sentiasa ada cahaya. Seperti kalau kita berhenti, kalau air bertakung, berhenti belajar. Oh, saya dah cukup dah ni, cukup dah. Mak akidah settle syariah ni, dah. Okey dah. Dia umpama seperti air bertakung, saya nak tanya, berkeladak tak? Kotor tak? Air tak bergerak. Jadi orang yang sepanjang hidupnya sentiasa belajar, dia umpama sungai. Syariah, lepas tu tasawuf. Bagaimana nak solat? Saya nak tanya, solat kita, I need to pray ataupun I must to pray? Betul tak ayat tu? Cakap Melayu lah senang kan? Ingat cakap orang putih tu rasa hebat sikit lah. Okey. Saya perlu solat, ataupun saya mesti, wajib, ataupun saya nak solat. I need to pray, saya nak. I need tu, saya perlu kan? Saya perlu solat ataupun I want to pray. I must to pray. Okey lah tu. I must pray. Okey, terima kasih. Okey, sama ada saya perlu solat ataupun saya nak solat. Okey, saya nak tanya kat sini, kita ni di kalangan orang yang perlu solat ke orang yang nak solat? Perlu solat. Ada tak sesiapa yang rasa nak solat? Sekarang dah tak sabar dah ni. Kenapa lambat sangat Zuhur ni? Alamak, lambatnya. Okey, baiklah. Contoh, mari kita nak kenal pasti. Kita ni di kalangan orang yang perlu solat, terpaksa solat, perlu maksudnya terpaksa. Ataupun orang yang nak solat, contohnya lah, kawan ajak pergi makan, ataupun makanan dah siap kat rumah kan, lepas tu masuk waktu solat. Salah kita ni memang kenyang, bukan lapar sangat. Dahulu kalah solat. Faham ya? Dia antara dua ya, memang kata kalau makanan dengan ni makan dulu, masalah lepas makan menangguh pula, rehat jap lah. Tapi kalau kita boleh fokus solat, bukan lapar sangat, bukan sampai menggigil apa, maka utamakanlah solat. Ramai mana orang bila bertembung ni, dia akan gunakan ayat macam ni. Jom rasa lega. Dah lepas semayang makan, kan dah lega semayang. Ini peringkat apa? Peringkat orang buat solat sebagai beban. Maksudnya bawa beban, bila letak lega. Lagi tak solat rasa terbeban, dah solat rasa lega. Ini kebanyakan kita lah, solat itu satu beban. Bukan satu benda yang kita suka.
Faham ya? Kalau solat Allah tak wajibkan agak solat tak kita? Kalau pilihan je. Dan lagi tengah buat sale, orang pula ramai tak berhenti. Contohlah kan. Mungkin kita kata alah pilihan je. Tapi Allah jadikan wajib sebab Allah tahu kita sangat lemah untuk solat. Lepas tu saya nak solat. Orang yang macam ni bila angkat takbir tengah solat, Allahu Akbar, dia dah tenang. Orang yang macam yang pertama ni lepas solat baru tenang. Tenang, settle dah solat. Rasa bagus dah tu kan. Tapi orang yang apabila solat, dia dah rasa tenang. Rasa seronok, nak baca Yasin lah. Baca Yasin lah. Baca Al-Kahfi lah. Subhanallah, ibu-ibu sekalian. Seronok sebenarnya kalau boleh baca surah yang panjang ni dalam solat. Carilah dekat mana-mana. Kalau saya ada beli yang gantung, tulisan besar surah Yasin. Jadi kalau sebelum nak amalkan Yasin setiap pagi tak nak tinggal, masa solat sunat sebelum subuh baca 20, rakaat kedua baca 20. Lepas tu solat subuh pula baca 20, sambung lagi 20, habis surah Yasin. Faham tak? Kalau kita nak beramal Yasin setiap pagi, nak buat sendiri tak terbuat. Tapi bila buat dalam solat, alhamdulillah jadi. Saya cuma share tips saja. Nak buat tak buat, nombor 2. Sebab ramai yang merungut je tapi tak berusaha pun. Saya nak lah tapi susah nak istiqamah. Sebab dia sebut tu lah 20 tahun. Saya nak lah tapi susah. Nak lah susah. Kena melangkah buat. Ada orang jual yang kalau kita tengok ataupun pergilah printing, saya nak surah Yasin penuh, nak buat besar, lepas tu gantung, bila semayang kita pun tengok. Contoh. Jadi kita nak istiqamah, istiqamah mesti kena melalui jalan istiqamah, bukan mulut je. Saya dah doa Ustazah untuk istiqamah, tak jadi-jadi juga. Sebab doa ni bukan mulut, doa adalah perbuatan. Betul kan? Bukan hanya mulut. Okey. Jadi ini cerita pasal syariah. Fiqh bagaimana? Lepas tu macam mana solat itu nak solat dengan rasa. Ataupun solat tak ada rasa. Kita solat sekarang ada rasa tak ni masa semayang? Ataupun bila tahiyat, ya Allah dah tahiyat lah. Sebab idea say datang mencurah-curah waktu semayang. Lagilah kita layan. Banyak idea. Meeting tadi tak keluar idea. Lepas tu imam pun bagi salam. Ya Allah dah habis semayang. Solat tak ada rasa. Okey. Tahap orang yang nak dapat solat rasa. Solat itu nak solat ni. Saya pun jauh lagi nak dapat tahap ni ya. Umpama macam ni lah. Saya belajar semua ni ilmu daripada Ustaz Fahrul Jual. Saya ikut kuliah dia. Lepas tu saya pun tulis nota banyak-banyak. Lepas tu saya akan guna moga dapat pahala pada Ustaz Fahrul. Okey, contoh.